Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. افتح علينا فتح العارفين. افتح علينا فتح العارفين وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإيمان المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا والمعلمين ولأصحاب حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mana itu? Ada tanda? Mana? Kau ikut dan macam mana? Ya kena ada pin tanda. Kita ambil baik ke sebelah daripada atas ke bawah. Ke surat 3. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, maka barang yang didapat akan dia bagi oleh akal, iaitu terbahagi ia bagi itu atas 3 bahagi. Pertama, barang yang mendapat akan dia bagi oleh akal, mendapat tu akan ada semata-mata, padahal tiada menerima ia akal akan nafi sekali-kali. Maka dinamo akan dia wajib, yakni wajib pada akal. Contohnya kata dia wajib pada akal ni wajib kidam bagi Allah Ta'ala, dan wajib mengambil lapar bagi tiap-tiap jirim. Keduanya barang yang didapat akan dia bagi oleh akal akan tiadanya bagi semata-mata, padahal tiada menerima ia akal akan subut sekali-kali, akan tetap sekali-kali.
tetap ataupun ada sekali-kali, iaitu dinamo akan dia bagai itu mustahil, seperti baharu bagi Allah Ta'ala, dan tiada mengambil lapar bagi jirim pada waktu wujudnya jirim. Akhir sekali nombor 3, barang yang sah pada akal adanya barang, dan tiadanya barang seperti mengada Allah Ta'ala ke makhluk ini, maka iaitu dinamo akan dia barang itu harus pada akal. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan segala sifat yang mustahil atasnya Allah, dan segala sifat yang harus padanya Allah, dan demikian lagi sifat yang takluk bagi zat sekalian Rasul alaihimussalatu wassalam. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, sifat yang wajib bagi Allah tu dengan tafsilnya itu 20 sifat juga. Jadi sebelum dia masuk cara sifat yang wajib bagi Allah tu, dia mari dengan hukum akal dulu. Hukum akal ni tangga dah, wasai. Tujuan sebenar tu nak kenal Tuhan tu. Kalau mengikut tarik jalanan puak-puak salah terdahulu, dia bahas kepada sifat Allah Ta'ala lalu, sebagaimana disebut dalam akidah Tahawiyah, innallaha ta'ala wahidun la syarikalah, sesungguh Allah Ta'ala tu satu tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia. Ulama mutaakhirin, dia wajib kena belajar hukum akal dulu. Kena belajar hukum akal dulu. Sebab apa? Sebab akal ni penting juga. Akal ni di dalam akidah pun dikatakan sebagai dalil. Di dalam akidah sebagai dalil. Sebelum datang syarak ni, sebelum datang Rasul kepada kita ni, mai royak dah. Rasul mai royak yang buat alam ni nama dia Allah. Sebelum pada tu akal kita boleh pukul dah, boleh reti dah. Kata alam ni ada pencipta, ada Tuhan. Hak mai royak nama dia huwallah, dia Allah tu yang buat langit bumi. Tu Rasul mai royak Allah Ta'ala atas Rasul. Mai royak nama, sebab nama bukan kawasan akal, tak boleh mikir bab nama. Tengok rumah comel lah rumah. Acuk fikir nama, siapa dia buat rumah ni, acuk fikir. Pecah kepala tak tahu. Siapa dia lah buat rumah ni, Allah comel ni, fikir nama gapo lah. Tak tahu tanya orang. Siapa buat rumah comel ni? Ibu ayat sekian token. Tak token ni. Tapi akal kita sebelum Rasul mai royak nama ni Allah, akal kita reti dah, faham dah dunia ni, alam ini ada orang buat. Kita reti mana? Kita reti ke mana? Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Liulil albab ana zawil uqul, bagi orang mempunyai akal, kata Allah. Mana sangkut paut dengan hukum akal? Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya kata Allah pada kejadian langit bumi ni, kata Allah, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih berganti siang malam, bertukar semua siang malam, sakit sihat, sejuk panas. Itulah ayatin, itulah tanda-tanda adanya Allah, itulah ketandaan sebagai dalil bukti kata ada penciptanya, ada tuannya. Hak reti dalil lagu ni siapa dia? Ulil albab, orang mempunyai akal. Tak, bukan ulul albab. Ulul albab lain. Ulul albab, orang mempunyai akal fikiran. Sehingga orang cerdik, kata Allah, orang yang punya akal, sifat dia
Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sifat orang mempunyai akal, akalnya sihat, maka dia akan banyak menyebut nama Allah. Sebab mengikut ahli sunnah wal jamaah, akal ni di bawah wahyu Allah. Dan akal selari dengan wahyu Allah. Dia tak lari. Kalau akal tu ada bercanggah dengan Quran hadis, akal tolak tepi dulu, ambil email dulu. Kalau puak-puak sesat, puak-puak Mu'tazilah, puak-puak yang gelicir daripada ahli sunnah wal jamaah, kalau akal dia tak pakat dengan Quran, akal kata lain, Quran kata lain, ambil akal dulu puak dia. Dia dahulu ke akal dulu. Ada ke tak orang Quran, mana Quran dia tak belakang, hadis dia tak belakang, ijma' ulama tak belakang. Dia ambil akal dulu. Ada ke tak lagu tu? Adalah. Dia tak pakai Quran hadis, dia tak pakai ijma' ulama, tak pakai ulama. Dia ikut otak dia ya. Tu tak lihat tu. Tak. Dia tak boleh bercanggah dengan Quran. Walaupun canggah, turun kepada email dah, tunduk dah. Sebab tu mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah, akal kita di bawah wahyunya Allah Ta'ala. Wahyu dah di bawah wahyu Allah Ta'ala. Maka kita terima kasih kepada Allah, syukur banyak-banyak kepada Allah nikmat akal. Akal ni satu nikmat yang besar. Dengan akal ni kita boleh beza mana hak betul, mana tak betul. Allah Ta'ala buka jalan kepada kita, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ia buka dua jalan kita. Mu nak hidayah ke, mu nak kufur ke, tengok ambil lah. Fikir ambil. Allah Ta'ala suruh fikir dulu. Suruh mikir sikit. Mu ada tak sebab tak kata mu ni cakap royak, tak mikir ke? Tak ada otak ke mu ni? Dah, ada sebut dalam Quran, afala ta'qilun. Adakah kamu tidak mikir? Lembut tu bunyi tak mikir kalau kita kata tak ada otak kamu ni. Tak ada otak rasa lembut lagi, bengong kamu ni, kasar lagi dia. Afala ta'qilun, mu tak mikir ke? Tengok Allah Ta'ala cipta ke langit dunia, Allah Ta'ala cipta ke bukit buka, gunung gane, hatta di kita sebaik-baik kejadian Allah Ta'ala suruh fikir tilik. Fikir itu menjadi dalil, menjadi bukti bahawa adanya Allah, hebatnya Allah, esa sengati Allah. Dia sorang-sorang je ada nah, esa tunggal dia. Dia maha hebat dan dia bersifat dengan sifat kesempurnaan dan maha suci daripada bersifat dengan sifat kekurangan. Nak cerita hebat tu kita ni. Maka akal sebagai dalil juga di dalam akidah. Tapi atas dalil naqli Quran hadis. Yang kedua dalil akli, akal. Dalil akal. Kita belajar ni, kita belajar akidah ni, kita belajar ilmu tauhid ni. Kita belajar dia supaya kita nak lepas. Kita belajar dia biar we lepas. Kita ni bukan orang taklid. Bukan orang taklid, nak we lepas taklid tu. Bukan masuk orang taklid. Taklid ni ikut orang dalam berakidah. Bak pegangnya betul akidah tu, dia ikut orang betul dah. Dan percaya tu ada, percaya ada Allah Ta'ala. Mana dalil? Allah munggak ustaz duk mengajar bobai-bobai atas sejid kata Allah Ta'ala ada. Ustaz duk royak. Ustaz tu guru duk ayat kata Allah Ta'ala ada. Ada lah tu. Allah jahil lah mu ni. Ada yang kata orang jahil. Jahil mu ni. Ingat masalah taklid, dia lepas dia sebut taklid, masalah taklid ikut orang ni. Kalau taklid hak tidak putus, ikut orang segi akidah tu betul lah. Kalau ikut orang hak tak betul, hak tu balik awal. Pegang dia ikut orang ni, hak molek ni pegang ni. Tapi tak putus, hak tu balik awal. Bahaya. Tak jadi apa tu. Hak tak sahih kata ulama. Hak pesen duk khilaf ulama hak ni. Hak pesen ikut orang dalam bab akidah, dalam bab pegangan, tapi putus ni zong tak ada, syok tak ada, wahai tak ada.
Wah ini kesamar berat belah tak ada. Zong berat belah ada. Nak syok 50. Nak so lagi jahil. Dia belajar kali ke. Tapi ikut orang lagi, pasti ikut orang. Maka kalau ikut orang pasti putus. Maka tu pendapat yang dhaif, pendapat dhaif kata tak sah iman dia. Pendapat dhaif kata tak sah. Tapi pendapat yang muktamad kata sah iman dia, tapi dipanggil dia mukmin asi, mukmin deraka kalau dia tak belajar. Kalau dia akal sihat molek tapi tak belajar. Allah beri akal, dia tak belajar untuk kenal Allah. Akal ni dia kata sebut itu alat atau tangga untuk kenal Allah. Maka orang ikut orang ni bahayalah, bahaya. Jadi pendapat muktamad kata mukmin asi deraka selama mana dia ada akal. Selama mana akal dia sihat. Kalau dia belajar, dia ni bodoh juga. Benar atau tak benar? Maka tu dimaaf. Jangan belajar tak reti dalil, tak reti. Jadi kita belajar akidah lepas taklid orang ni. Kalau taklid orang dia panggil muqallid. Ikut orang. Kita nak muwahhid, kita nak yakin, kita nak makrifat sungguh kepada Allah. Nak kenal sungguh kepada Allah. Ulama buat betul ya. Mu nak pergi jetih kat ni, kok renek pun boleh kat ni, kok tanah merah kok ni boleh pergi. Boleh bukit tanah apa? Boleh pergi banyak perkara. Jalan bukan jalan kepada kita, baik ngajilah. Ni fardu ain. Penting tak penting bab akidah, masuk kubur mula-mula sekali kena tanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tu yang tak tanya benda lain lagi dah, tak tanya benda lain. Ditanya bab akidah dulu, bab pegangan dulu. Kalau pegangan kita rosak, lagu mana? Balik awal lah kita nak. Balik awal. Boleh nyakit lah kita kata, boleh nyoh lah. Allah tak boleh jawab, kena godeh, kena kata deh, kena kata. Bukan kata tubik tai, alik sana tubik tai boleh jadi. Allahu akbar, dahsyat. Dalam kubur ni dia tanya marabbuka, mula-mula tanya bab ketuhanan. Kalau tak belajar bab ketuhanan nak jawab rana weh. Perpecahan segi akidah kita tengok dah. Kalau tengok dalam sirah Nabi SAW di Mekah 13 tahun, isu akidah tak timbul lagi. Sama orang Islam lah, orang kafir tu memanglah akidah itu timbul, masalah akidah tu. Orang Islam bila masuk Islam, akidah umat Islam kuat. Nabi ajar, bab Nabi ada. Kalau sekak ada mari syok ke apa, tanya direct Nabi. Tanya direct Nabi. Segi akidah 13 tahun beres, 10 tahun di Madinah beres lagi. Naik khulafa ar-rasyidin. Lebih kurang 39 tahun. Masa tu perselisihan segi furu'uddin ya, furu'uddin, cawangan agama. Segi akidah tak ada berlaku lagi. Tak sesama Islam. Habis khulafa ar-rasyidin naik pemerintahan Bani Umayyah. Lebih kurang 89 tahun, lebih kurang. Masa tu akidah, isu akidah tak terbit lagi. Hak berlakunya isu politik berebut jawatan masa tu. Lepas tu keluar dah puak-puak Khawarij, puak-puak Syiah keluar pada tu. Keluar. Lepas tu berlaku pembunuhan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Berlaku fitnah demi fitnah berlaku masa tu. Habis masa tu di akhir pemerintah Bani Umayyah, maka tubik celaru dalam bab akidah celaru. Sebab pahaman macam-macam hak mari. Sebab hak masuk Islam masa tu ada daripada pahaman Yahudi, Kristiannya, Majusinya, Budanya, macam-macam. Ada terlekat dengan pahaman dia dulu. Duk yakin lain daripada Allah Ta'ala. Orang beraktikad Tuhan bertepat, itu asal akidah Buddha tu. Kalau orang Buddha ni tekok Tuhan ada langit. Dia buat patung selo, dia tengok di tupak. Selo ada, nyenggi ada. Minutai pun ada kali. Ada. Baik kata lagu ni lah, dia kata nak ambil gambar tinggi. Tak siapa dia kata. Lalu kita rekod, ada cacat pun ada. Cacat. Tengok pemandangan. Baru. Dah. Patah. Masya Allah. Tu pahaman yang sesat tu. Maka tubiklah ulama'-ulama'. Tokoh-tokoh ulama-ulama Islam ni susung kitab.
Nak selamat akidah umat Islam satu. Habis pemerintah Bani Umayyah naik pemerintah Abbasiyah lebih kurang 500 tahun lebih. Oh masa tu keluar lagi pemerintah Islam makin banyak lagi lah. Dak tetangga segi akidah. Tubik ulama. Bercampur dengan falsafahnya gapo ulama ahli sunnah terjun juga. Terjun juga. Dah. Tolong karya kitab pula tinggal pada kita. Kita tak sing ngaji, masya-Allah. Hok Arab tukar ke Jawi, hok Jawi tukar ke Rumi, tak sing ngaji lagi. Ada ulama tolong nak selamat akidah kita, mungkin kena belajar akidah yang sebenar. Ni kalau tak sebenar akidah, balik akhirat kalau pegangan kita tak betul, balik akhirat kalau masuk neraka pun tak dubik dah. Buku akidah ni kalau punah dia, rosak dia, bahaya. Nak dipanggil nifak i'tiqadi. Zahirnya pakai Islam, zahirnya pakai Islam. Tapi dalam hati nifak i'tiqadi, pura-pura buat lolok dah, pura-pura nifak ni pura-pura dah. Bermuka-muka buat lolok, pegangan dia rupanya tak betul. Duk berpegang dengan Allah Ta'ala, dia kata Allah berjisim, na'udzubillah. Itu puak-puak mujassimah, puak-puak yang menjisimkan Allah. Maka kata Imam Syafi'i, orang menjisimkan Allah itu kufur kepada Allah. Ada puak-puak musyabbihah, puak-puak yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini tak betul tak ni? Dah. Sebab tu kena ngaji molek, akidah kena ngaji molek. Kita belajar sifat 20, kata sifat 20 ni tak ada zaman Nabi, setengah hidup tikar. Tak ada zaman Nabi sifat 20, mudah kau dengan Nabi. Punya dedek dengan Nabi ni. Hadis ni 100 juta. Kalau capur Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Sittah kita kata. Atau dicampur dengan hadis-hadis lain, Sunan Daruqutni atau hadis-hadis lain, kitab-kitab hadis lain. Lebih kurang 100,000 lebih ya hadis. Patu Nabi hidup dia selama mana? 63 tahun. Kalau start dari Rasul kan 23 tahun. Hadisnya banyak, perkataan Nabi, kecek Nabi juta. Kalau kita cari tak jumpa hadis, jangan kata tak ada lagi. Ni cari-cari tak ada. Cari tak ada lah dah. Royaklah cari-cari, tak jumpa deh. Setakat hamba tahu ni, cari tak jumpa, tak jumpa. Ni cari-cari tak jumpa mana? Tak ada. Tak ada selalu dah. Alah gaduh lah, jangan gaduh. Kita belajar ni akidah Ahlussunnah. Kalau di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, la ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Hud Rasulullah. Siapa Nabi kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman sahabat hak tu juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman imam mazhab, imam hadis. Siapa sampai kita sampai kiamat ketika keluar Imam Mahdi. Masa Dajjal tubik. Masa tu kalau kafir tak mengucap 2 kalimah syahadah, pacun tekok. Maka kita belajar akidah ni, akidah syahadah. Belajar sifat 20 ni. 20 yang wajib bagi Allah ini umbi. Hakikat wakil sengoti sifat Allah tak boleh bila. Qadar 20 ni fardu ain. Mengaji 20 ni lepas daripada ain. Syarat tak ada suruh ngaji 1000 sifat Tuhan. 20 ni pun tak ngaji. Kalau syarat suruh ngaji 1000, aku 1000 sifat Tuhan, mengajilah. Barulah banyak pula dah. Hak 20 dia kata Nabi tak buat pula. Tak ada zaman Nabi. Karuk molek. Ulama ni dia ambil daripada Quran hadis juga, itu lu susun macam rukus semaya lah. Rukus semaya aja cari hadis, satu hadis cerita rukus semaya 13 aja cari. Tak ada, duduk suku-suku rokok 2 hadis lain, sujud hadis lain, qiyam hadis lain, baca Fatihah hadis lain. Kerja siapa je kutip semua ni? Tok 13 ulama. Ada sifat Allah Ta'ala ni banyak, tidak terhingga banyaknya. Maka kita bengong situ kan.
Bengong begitu. Ulama tolong ambil. Ngaji kau dah 20 hamba budak-budak ni. Kau dah budak-budak lepas daripada air. Ni ada 20 tak ada sama Nabi. Ada. Cuma Nabi tak pilih aja. Ulama bila nak suruh mudah kita orang awal, nak suruh mudah. Kita kata bila tu kocah lah, dok ingat. Kalau bila tu ingat sikit ada bila. Kita belajar akidahnya 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah itu akidahnya Nabi SAW. Di zaman Nabi cara ijma', cara borong stokol lagu tu. Zaman kita ni zaman ulama dia pula. Dia tafsir, dia tolong jura, dia tolong korek mari pula. Hak pada ain mudah ya sebenarnya pada ain. Ada Allah mana dalil alam ini di kita cukup dah. Ada kata Allah Taala sedia, tak ada awal, tak ada akhir, mana dalil alam ini. Lepas dah tu. Tengok alam ini dalil dia. Itu kau dapat doa. Kalau hak rumit-rumit, hak boleh tolak syubhah dalam agama, hak tu kena ada 2 marhalah seorang kena ada. Lalu tu qadi lah kita kata. Kena ada seorang yang boleh menghuraikan syubhah di dalam agama. Kalau mari syubhah, mai kesamaran dalam agama, mari pok-pok sesat kau mari. Tak ada orang pandai bunuh habis. Hak tu padu kipayah kena ada seorang. Hak mudah pada hari ni mudah nak kenal Tuhan ni. Belajar. Kita belajar semua akidah sampai kita mati. Hamba belajar dah dulu. Dak tak apa ngaji lagi. Makin diulang. Comel dalam akidah diulang. Makin kuat, makin kemah, makin kejap. Makin yakin. Sebab bila mati tanya dalam akidah lalu man rabbuka man nabiyyuka ma imamuka. Tanya akidah lalu dah. Sebab tu penting akidah ni. Kalau tak kena di akidah ni, di pegangan kita tak kena, keyakinan kita ni tak kena, dak semaya kita tak jadi apa. Semaya tak jadi apa semaya. Kenapa? Sebab akidah tak betul. Dak pala ni akhir zaman macam-macam faham dia mari pula. Nak kepercayaan dia mari tu. Contoh kita kata ada pahaman yang sesat masuk dalam masyarakat kita ni, pahaman Jabariyah kita kata. Pahaman Jabariyah macam ni tergagah. Jabariyah ni mana? Jabar. Apa sih tergagah? Dia kata kita ni macam kena pasar. Contoh dah perkataan dia. Kali kita kata Allah bodoh tu jahat lah, bodoh tu perangai nakal lah, berak gesta bodoh tu. Ada orang jawab, dia kata nasib dia dah, pesen dia lah, budak-budak lah ni pesen dia lah, nasib dia dah tu pesen lagu tu. Maka itu paham Jabariyah. Nasib itu hakikat. Qada rukun iman, qada tu wajib percaya, jahat baik datang daripada Allah. Itu dalam tu pergi dalil, itu dalil lah. Seluar dalil pakai dalil, seluar dalil luar tak makan luar je superman je panggil. Seluar dalil lah akidah. Kalau tengok lah bapa berat budak ni lah, nakal sungguh jahat gini mah, tak ngaji agama lah budak, tak didik dengan agama. Wayak segi usaha ikhtiar. Itu ulama ahli sunnah wal jamaah. Usaha ikhtiarnya tak ngaji agama lah tu, orang suruh ngaji tak ngaji pasal malah tu kak. Wayak segi zahir gitu. Usaha ikhtiar. Atau kita kata bahawa tak pergi Mekah lagi, tak sampai seru lagi kata dia. Itu hakikat, itu paham Jabariyah. Seru tu hakikat. Okay, apa ni Allah Taala perintah kepada Nabi Allah Ibrahim suruh panggil seru tu. Tak nak terbukit. Masa kita tu masa tu kita ada ahli arwah lagi, tu hakikat. Pak jawab lagu mana? Petih tak cukup lagi weh. Dah petih pun dah lah ni daftar dah tabung haji. Ni dak tidak daftar lagi, PT tak ada sipeh. Wah, nak tak sampai seru ni. Pada otak dia kata. Daftar sipeh PT lebih lah. Sipeh PT. Nak pergi haji. Ni tak sampai seru tu hakikat. Wayak usaha ikhtiar kita cari dah, cedek dah, duk sipeh dah. Kerja sipeh PT sikit insya-Allah lah. Apa doa kita mudah lah dah. Tak masalah. Itu jodoh, baru tak nikah lagi. Tak ada jodoh, kata dia.
Tu faham Jabariyah orang tu. Jodoh tu hakikat. Jodoh tu Allah yang menyatukan manusia itu Allah. Tu dalam usaha ikhtiar kan? Usaha ikhtiar kita cari dah. Tak jumpa. Tu berjumpa, kita nak dia rasa kita. Kita nak dia rasa kita. Dia nak kita rasa dia pula. Dia pun nak, kita pun nak, mak ayah rasa pula dah. Nak berlaku, kita pun nak, dia pun nak, mak ayah pun nak beres. Pitih tak cukup pula dah. Tu namanya usaha ikhtiar kita. Hati kita i'tiqad. Yang menyatukan kita ya Allah Ta'ala. Yang bagi jodoh seseorang itu Allah Ta'ala. Itu dalam i'tiqad pegangan. Ni bercampur gaul dengan akidah sesat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa? Kita ngaji akidah yang sahih. Berasa pun gamuk-gamuk je tu. Berasa gamuk-gamuk lah. Padahal tak betul pun. Sebab tu kita nak ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Diberi kepada kita usaha ikhtiar. Ada usaha ikhtiar, tapi dalam kita pegang kepada Allah Ta'ala. Maka sini dia sebut mula-mula sekali kita nak kenal Allah Ta'ala tangga. Mula-mula nak kenal Allah Ta'ala, kena belajar dulu hukum akal dulu. Sebab bila dikatakan kenal Allah Ta'ala, bukan kenal zat Allah. Zat Allah tak boleh kenal. Hakikat zat Allah pun tak boleh kenal. Yang mengetahui zat Allah, hakikat zat Allah, hanya Allah saja. Hanya diri dia yang kenal dia. Kita tak kenal, tak boleh kenal. Bukan tak boleh kita nak fikir zat Allah, bawa kepada kufur kepada Allah. Kita nak kenal Allah, kenal sifat yang wajib bagi Allah dan juga hukum bagi sifat. Maka hukum akal ni panggil hukum bagi sifat. Kalau Allah Ta'ala ada sifat kudrah, apa pada akal? Hukum akalnya gapo? Keputusan akalnya gapo? Kalau Allah ada sifat kuasa, hukum akal kata wajib. Sebab akal kita selari dengan Quran. Sebab tu Tuhan ajar dalam Quran kan, dia suruh mikir guna akal juga. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Lau kana fihima alihatu, andai kata Allah, andai kata ada pada langit bumi ni, lau kana fihima, jikalau andai kata ada pada langit bumi ni alihatun, beberapa Tuhan, banyak Tuhan kalau ada. Allah wa andaya, Allah sendiri sebut, suruh cuma mikir mata. Andai katalah kalaulah langit bumi ni ada alihatun, beberapa Tuhan, illallah, selain daripada Allah, maka jawab kata Allah, la fasadata, hancur lebur langit bumi, hancur lebur. Tak boleh ada dua Tuhan, tak boleh, kena satu Tuhan ya. Kalau kita kata toke pun kena ada so toke, ada dua balah toke, tak ada apa. Toke kena ada so ya. Kalau kereta pun direbar sore sudah direbar. Ni nak hak belah kanan pun nak direbar kat dia pada steering, kita ada steering, pak kita pun ada beri, ada minyak, pak dia pun ada. Tak sore tu nak pergi halat Terengganu, han lagi jetih tekan minyak lagi pula hari. Berkembur lah anjing tu. Berkembur lah. Tak leh. Tak leh ada dua. Maka Allah Ta'ala dia ada wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan saja. Dia saja. Sebab di akhir zaman akan berlaku kesyirikan kepada Allah terlalu banyak. Syirik kepada Allah bila tak ngaji ba'akidah. Kalau syirik zahir sembah batu berhala tu, hak tu kafir betul dah. Hak ni hak dalam mai orang tak nampak ni. Kalau yakin lain daripada Allah boleh bagi berkah, hak tu syirik besar. Dalam hati dia yakin lain pada Allah boleh bagi berkah, kufur tu. Hak tu masuk neraka dak tu bi'in, auzubillah. Hak tu syirik besar juga tapi tersembunyi. Ada syirik selagi sembunyi kecil. Hak tu macam kita kata riya, ujub, sum'ah, hubbul mal, hubbud dunia, hubbur riyasah, cinta kepada jadi ketua, cinta kepada kemegahan pakak. Hak tu syirik juga. Tapi syirik yang kecil, syirik kecil pun dosa besar. Dosa besar tu.
Nah, ada riak nak tunjuk korang. Buat amal nak tunjuk korang. Allahu akbar tu kena ngaji berlaku, kena tahu penyakit-penyakit dia. Kena tahu. Isya dah. Itu lagi tu. Maka barang yang didapat akan dia bagi oleh akal, iaitu terbahagi ia bagi atas 3 bahagi. Jadi akal, hukum akal ni ada 3. Ngaji mana pun dia tersimpan, terhak, dia sakat 3 je, tak banyak pun. Wajib, mustahil, harus pada hukum akal. Ya ada dalam tempat setengah kitab tu hura lebih detail lagi lah, panjang di hura, sini dia pendek dia mari. Tu kita sambung mula lah pulaknya. Tu pertamanya barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.